在我们还没开始我们的会前时钟，请大家一起跪下来做个祷告。Before we begin our hymnal session, let us kneel down and pray. Sebelum kita mulakan sesi kidung, mari kita sama-sama sujud dan berdoa.
奉耶稣圣名领诗，请大家唱诗第91首。In the name of Lord Jesus, I lead him. Sing hymn 91. Dalam nama Tuhan Yesus saya memimpin kidung, nyanyi kidung nombor 91.接下来再唱诗第87首 Sing hymn 87 Nyanyi kidung 87.
唱下一首诗第101首，Nyanyi Kidung 1001. Oh, 101. 第一节。112首 Sing the next hymn 112 Nyanyi Kidung 112.
们在唱诗第287首，Sing the next hymn 239首。Nyanyi Kidung 2, 3, 9. 第一节。最后一节。Kasih kepada Tuhan, sesi kidung sampai di sini. 感谢主，我们诵诗到此。Thank God our hymnal session end here. Amen. Haleluya. Selamat malam dan salam damai kepada semua para pemimpin saudara-saudari sekalian. Sama-sama kita berdoa dalam hati untuk menyediakan hati untuk kebaktian. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus, kita memulakan kebaktian malam ini. Sama-sama kita berdiri untuk naikkan kidung pujian bilangan 429.
Sama-sama kita sehati sujud berdoa, kita memohon agar Tuhan memimpin dan memberkati kebaktian pada malam ini, agar segala yang dikatakan itu menurut kehendak Tuhan, agar yang mendengar dapat mengerti kehendak Tuhan. Sama-sama kita berdoa. 奉主耶稣圣名祷告，哈利路亚！感谢赞美主耶稣，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚。哈利路亚！感谢主耶稣，阿门。 Dalam nama Tuhan Yesus, saya menyampaikan firman Alkitab melalui bantuan Roh Kudus. Kita teruskan perkongsian kita tentang itu buku Daniel, dalam buku Daniel pasal 9. Di mana dalam buku Daniel pasal 9 kita telah pun berkongsi tentang 77 malam dan pagi dan malam. Dan dalam pasal 9 ayat 26 telah bernubuat di mana adanya malaikat yang bernubuat dan mengatakan bahawa umat Kristian dan juga kota Kudus Tuhan akan berlaku 5 perkara yang berlaku. Adakah saudara-saudari masih ingat lagi 5 perkara tersebut? Dan kelima-5 perkara ini semuanya akan berlaku di dalam gereja Tuhan, di dalam kota Kudus Tuhan. Yang pertama, yaitu Jumat ataupun gereja Tuhan akan adanya 69:7 yang akan berlaku. Tetapi adakah saudara-saudari masih ingat bahawa dalam tempoh 69:7 apakah yang akan berlaku dalam bait suci Tuhan? Saya tidak akan mengulangi sekali lagi di sini. Yang kedua ialah selepas 69:7, iaitu selepas 60 kali 7 masa lamanya, maka telah pun dinubuatkan bahawa Tuhan Yesus ataupun yang diurapi itu akan
dibunuh. Dan ini juga telah pun berlaku yang ketiga. Perkara yang ketiga, akan ada seorang yang akan datang dalam nama Raja dan kemudian yang akan memusnahkan kota dan tempat kudus itu. Dan ini merupakan nubuat yang telah berulang dan akan dan akan diulangi. Dan selepas Tuhan Yesus telah dibangkitkan dan kemudian diangkat ke syurga sememangnya, iaitu dalam tahun 80 selepas Masih telah berlaku, di mana ada seorang raja yang telah membawa askar-askarnya telah datang untuk memusnahkan tempat kudus dan bait suci Tuhan, sehingga akan tidak ada satu batu pun yang masih berdiri apabila dimusnahkan. Tetapi nubuat ini pada waktu kelak, iaitu sebelum kedatangan Tuhan Yesus sekali lagi, akan berlaku sekali lagi. Jadi apakah perkara yang keempat pula? Perkara yang keempat di sini mengatakan bahawa pada akhirnya maka kota dan tempat kudus itu akan dibawa arus oleh air, dibawa arus air bah. Di sini mengatakan bahawa akan ada peperangan pergelutan terlebih dahulu, barulah pemusnahan. Di mana dikatakan di sini selepas aliran ataupun sebelum hanyut di bawah arus air bah, gereja ataupun jemaat pernah cuba untuk bergelut dan berperang, tetapi pada akhirnya mereka masih lagi di bawah arus dan mereka mengalami kekalahan. Sebelum ni apabila kita mengkaji ayat Alkitab ini, kita tidak terfikir bahawa hal ini telah, iaitu apabila kita mengkaji kisah para rasul, tak terfikir bahawa hal ini telah berlaku. Tetapi beberapa minggu yang lalu apabila saya mengkaji Alkitab, apabila saya merenung dan saya terfikir, tiba-tiba barulah saya terfikir dan barulah pengertian saya muncul secara tiba-tiba, bilakah sebenarnya bait suci Tuhan itu telah dibawa oleh arus air bah. Di mana gereja ataupun jemaat pada zaman Rasul demikianlah mereka telah pun dibawa arus air bah. Dan apabila saya memikirkan hal ini, barulah saya mendapat pengertiannya dan dengan tiba-tibanya saya mempunyai pemahaman bahawa sebenarnya gereja ataupun jemaat pada zaman Rasul-Rasul semuanya telah pun dibawa arus dan semuanya telah pun musnah sehingga tidak ada lagi apa-apa kesan. Dalam buku Daniel sekurang-kurangnya telah sebenarnya awal-awal lagi telah pun dinubuatkan dalam kitab Daniel. Kerana kota kudus ataupun bait suci itu sebenarnya merupakan tempat di mana itu merupakan tempat paling kudus, adalah tempat yang paling mulia. Tetapi jadi bukankah tempat itu dirujuk kepada gereja, tetapi pada akhirnya dalam kisah para rasul, jemaat telah dimusnahkan dan dibawa arus air bah. Ini demikianlah perkara yang keempat juga telah pun berlaku, iaitu pada ketika jemaat para rasul. Jadi pada waktu akan datang apabila Tuhan Yesus datang lagi, jadi apakah air bah ini masih akan datang untuk menghanyutkan kita? Tuhan Yesus berkata bahawa akan berlaku sekali lagi, di mana Tuhan Yesus telah memberitahu kepada kita dalam kitab Wahyu, di mana ada naga yang telah pun meludahi ludahnya, di mana tiba-tiba ludah itu berubah menjadi sebatang sungai. Jadi demikianlah Tuhan Yesus mengatakan bahawa pada waktu kelak, iaitu sebelum kedatangan Tuhan Yesus, kita juga akan hanyut di bawah sungai itu yang merupakan ludah daripada naga ataupun ular. Tetapi syukur kepada Tuhan, kita tidak akan sama seperti jemaat di para rasul, di mana pemercaya di gereja benar tidak akan kesemuanya hanyut di bawah arus sungai ataupun air bah. Jadi mengapakah kita begitu pasti? Kerana selepas itu Tuhan Yesus memberitahu bahawa dalam buku Wahyu pasal 12 ayat 16 mengatakan, tetapi bumi datang menolong perempuan itu yang membuka mulutnya dan menelan sungai yang disemburkan naga itu dari mulutnya. Demikianlah Tuhan Yesus telah menjalankan, iaitu satu tanda mujizat untuk menelan sungai yang disemburkan naga itu dari mulutnya.
Demikianlah ini merupakan sebab yang pertama kita percaya, di mana gereja benar yang akan datang tidak akan tidak akan hanyut di bawah arus oleh sungai ini kerana adanya perlindungan daripada Tuhan. Manakala perkara yang kedua yang memberi kita keyakinan ialah ini kerana gereja benar pada waktu kelak akan diangkat ke syurga, di mana seluruh kota suci itu akan diangkat ke syurga, tidak akan lagi tetap di atas bumi ini. Maka dengan demikian gereja benar tidak akan hanyut di bawah arus sungai. Sekiranya gereja benar sama seperti gereja pada zaman Rasul, bagaimana dan di mana gereja benar pada waktu kelak hanyut di bawah arus, maka bagaimana mungkin gereja benar dinubuatkan akan diangkat ke syurga? Gereja benar pada waktu kelak pasti akan diangkat ke syurga, dan itulah kekuatan Tuhan yang paling besar, itulah kemuliaan Tuhan yang paling besar, dan itulah saat-saat yang paling menarik dalam tanda ataupun mukjizat ataupun kedatangan Tuhan Yesus yang kali kedua. Demikianlah pendeta begitu yakin, begitu percaya bahawa gereja Yesus benar pada waktu kelak tidak akan hanyut di bawah arus sungai ini. Demikianlah demikianlah perkara yang keempat yang dimuatkan dalam buku Daniel itu hanya berlaku pada gereja zaman Rasul dan bukannya gereja benar. Tetapi jangan pula saudara-saudari berasa begitu lega kerana merasakan bahawa kita pasti tidak akan dibawa arus. Kalaulah saudara-saudari tidak berjaga-jaga, kamu tidak merambatkan akar kamu dengan kuku, kamu masih lagi akan dibawa arus air. Pada akhir zaman masih lagi akan berlaku di mana ada individu-individu yang tertentu akan dibawa arus sungai pada akhir zaman. Dan ada juga gereja-gereja tertentu, contohnya mungkin gereja di Kuala Lumpur ataupun gereja di Ipoh ataupun gereja di kawasan tertentu, berkemungkinan kalaulah gereja tersebut tidak taat, mereka menggunakan pemikiran mereka untuk memegang firman Tuhan, pastinya gereja sedemikian, individu gereja ataupun individu-individu masih lagi akan dibawa arus sungai, aliran sungai. Apa yang saya katakan di sini ataupun rujuk di sini ialah di mana seluruh gereja benar tidak akan berlakunya seluruhnya di bawah dihanyutkan sungai. Tidaklah sama seperti gereja di zaman Rasul-Rasul, tetapi individu-individu yang tidak berjaga-jaga, sama ada individu pemercaya ataupun gereja akan dibawa arus. Kerana itu saudara-saudari, dengar dengan baik-baik. Janganlah saudara-saudari salah faham bahawa pada waktu kelak kita tidak akan sama sekali dibawa arus, melainkan seluruh gereja tidak akan dibawa arus, tetapi individu ataupun individu gereja masih lagi akan dibawa arus. Kerana pada akhirnya hanyalah gereja benar yang masih lagi taat sampai pada akhirnya, yang masih lagi taat sehingga mati, barulah boleh diangkat ke syurga. Inilah perkara yang keempat yang dikatakan bahawa gereja hanyut di bawah arus, dan saya haruslah membuat penjelasan. Jadi apakah perkara yang kelima? Perkara yang kelima yang berlaku dalam Bait Tuhan, dalam kota kudus Tuhan, ialah pasti akan berlakunya peperangan. Ayat 26, rangkap yang ke bawah. Rangkap yang terakhir, di mana pada akhir zaman akan ada peperangan. Jadi janganlah saudara-saudari ingatkan bahawa kerana kita tidak perlu pergi ke medan peperangan, maka kita tidak akan mati. Kerana kita tidak berperang, maka kita tidak akan mati. Sebenarnya dalam gereja benar akhir zaman, kalaulah saudara-saudari mau diselamatkan, mau terus hidup, maka satu-satunya cara yang membolehkan kita terus hidup dan terus diselamatkan ialah kita haruslah sampai ke medan peperangan untuk berperang. Kerana pasti akan adanya peperangan, tidak ada peperangan. Rupa-rupanya iman kepercayaan kita, sekiranya kita mau masuk ke dalam gereja benar, pada saat saudara-saudari ataupun sesiapa saja yang datang untuk mencari Injil, peperangan telah pun bermula.
Sekiranya apabila seseorang itu ingin dibaptiskan dan masuk ke dalam Kristus, peperangan telah pun bermula kerana halangan telah pun datang dan pergelutan mulai berlaku. Sebenarnya, iman kepercayaan gereja Yesus benar, iman kepercayaan Tuhan Yesus merupakan iman kepercayaan yang membawa peperangan. Jadi di manakah medan peperangan? Kita mengatakan bahwa medan peperangan itu ada di dunia ini. Sebenarnya itu hanyalah salah satu medan peperangan kita. Medan peperangan gereja benar ada di dalam gereja benar, ada di dalam kerajaan Tuhan, ada di dalam kota kudus Tuhan. Demikianlah, inilah tempat peperangan ataupun medan peperangan kita. Adakah saudara-saudari tidak percaya? Sedangkan apa yang kita tahu ialah kita ada kambing, ada domba, kita ada hamba yang baik, hamba yang jahat, ada yang baik, ada yang jahat, semuanya ada di dalam gereja. Bukankah secara langsung telah pun secara semula jadi ini menjadi satu medan peperangan? Untuk diri kita, sama ada kita ingin taat kepada kebenaran ataupun tidak ingin taat kepada kebenaran, ini juga merupakan peperangan. Kerana pilihan kamu sama ada mau taat ataupun tidak taat, itu merupakan peperangan kamu, itu juga merupakan medan peperangan kamu. Kita selalu ingatkan bahawa medan peperangan itu ada di dunia luar. Sebenarnya medan peperangan ada dalam gereja. Demikianlah, inilah tempat, yaitu gereja merupakan medan peperangan kita. Rupa-rupanya iman kepercayaan merupakan satu peperangan. Sehinggalah kedatangan Tuhan Yesus, sehinggalah Tuhan Yesus datang untuk menyambut kita. Oleh itu, pasti akan adanya peperangan. Dan hal-hal ini semuanya telah pun ditentukan. Oleh itu, saudara-saudari, kalaulah saudara-saudari faham, kita haruslah menjadi askar atau laskar sejati untuk pergi ke medan peperangan. Dan pada akhirnya kesimpulan di sini mengatakan bahawa semuanya telah pun ditentukan. Ini bukanlah hal-hal yang membawa kemajuan, melainkan ini merupakan hal-hal yang membawa tamparan kepada iman kepercayaan kita, terutamanya dalam gereja benar. Tetapi malaikat memberitahu kita bahawa hal ini telah pun ditentukan, telah pun ditetapkan bahawa gereja akan adanya kebinasaan dan telah pun ditetapkan. Demikianlah saudara-saudari harus faham bahawa mengapakah para penyampai khotbah itu haruslah lebih serius dan tegas untuk menyampaikan khotbah mereka, untuk memberi peringatan kepada saudara-saudari. Ini kerana dalam gereja benar akan berlaku hal-hal yang menghampakan, hal-hal yang memusnahkan. Apakah saudara-saudari ingin menjadi salah satu bahagian dalam kemusnahan? Sekiranya saudara-saudari mau menjadi sebahagian daripada kemusnahan, maka sekiranya sedemikian, saudara-saudari boleh membiarkan diri menjadi tidak kudus, boleh melakukan hal-hal yang tidak baik, dan boleh tidak taat kepada kebenaran, dan saudara-saudari tidak perlu berperang. Marah sajalah sesiapa saja yang menyampaikan khotbah yang tegas, khotbah yang memberi teguran. Bolehlah saudara-saudari perlakukan sedemikian kerana itu merupakan pilihan saudara-saudari. Dan sekiranya saudara-saudari benar-benar masuk ke dalam keadaan sedemikian, maka saudara-saudari sebenarnya memberi diri untuk dimusnahkan dan membiarkan gereja terus dimusnahkan, sehingga akan saudara-saudari menjadi satu tanah yang tandus. Kerana itu dalam ayat 26, malaikat telah memberi penjelasan bahawa ada 5 perkara yang akan berlaku di dalam gereja. Sila perhatikan bahawa semua ini akan membawa ketandusan pada tanah, seolah-olah contohnya apabila kita membunuh
Tuhan Yesus, adakah itu merupakan perkara yang baik? Ini bukanlah satu perkara yang baik. Apakah saudara-saudari dapat mendapati bahawa dalam ayat Alkitab ini ada mengatakan bahawa Tuhan Yesus akan dibunuh? Bagi kita memanglah bagus kerana Tuhan Yesus datang untuk menyelamatkan kita. Tetapi adakah saudara-saudari merasakan bahawa orang yang membunuh Tuhan Yesus itu baik? Itu tidaklah baik. Itu merupakan perkara yang menakutkan. Bukanlah suatu perkara yang baik. Kerana itu dalam 5 perkara yang berlaku ini tidak ada satu perkara pun yang baik, tidak ada satu pun yang membawa kemajuan, melainkan membawa kebinasan ataupun kemusnahan. Ini merupakan penjelasan yang kita dapat dari para malaikat yang tercatat dalam buku Daniel pasal 9 ini. Hari ini kita akan masuk ke dalam buku Daniel pasal 10. Tadi kan telah pun dikatakan bahawa akan adanya peperangan. Demikianlah dalam pasal 10, sebab sejak masuk ke dalam pasal 10 kita telah pun menyentuh tentang peperangan. Malah ini merupakan satu peperangan yang berlaku dalam alam roh. Apabila kita masuk ke dalam pasal 11 pula, kita juga dapat melihat bahawa peperangan berlaku sekali lagi. Jadi tidak kira sama ada dalam pasal 10 ataupun pasal 11, kedua-dua pasal ini menyentuh tentang peperangan. Dalam pasal 10, peperangan yang ditujukan ialah peperangan alam roh, iaitu peperangan antara malaikat dan si iblis. Manakala peperangan dalam pasal 11 merupakan peperangan antara manusia dan manusia. Raja dengan raja, bangsa dengan bangsa. Semua ini merupakan peperangan di dunia ini, merupakan peperangan manusia, merupakan peperangan di atas bumi. Jadi demikianlah dikatakan bahawa, yang dikatakan dalam pasal 9 bahawa akan ada peperangan. Dan segeralah dalam pasal 10 dan pasal 11 kita telah pun melihat ataupun menyaksikan peperangan. Mari kita baca ayat 1. Ayat 1, pada tahun ketiga pemerintahan Koresh, Raja orang Persia, suatu firman dinyatakan kepada Daniel yang diberi nama Belsazar. Firman itu benar dan mengenai kesusahan yang besar, maka dicamkannya lah firman itu dan diperhatikannya lah penglihatan itu. Ayat 2, pada waktu itu aku, Daniel, berkabung 3 minggu penuh. Ayat 3, makanan yang sedap tidak ku makan, daging dan anggur tidak masuk ke dalam mulutku, dan aku tidak berurap sampai berlalu 3 minggu penuh. Perenggan ini menyatakan bahawa Daniel yang telah berkabung 3 minggu apabila dia mengetahui hal tersebut. Jadi bilakah waktunya? Di sini waktunya itu berlaku pada tahun ketiga pemerintahan Koresh, Raja orang Persia. Demikianlah dia berkabung dan bersusah hati selama 21 hari. Iaitu 535 sebelum Masihi. Apabila dia melihat penglihatan tersebut, pada ketika itu umat Israel mereka telah pun kembali ke Yerusalem untuk mendirikan semula bait suci. Malah mereka telah pun kembali ke Yerusalem sekurang-kurangnya 2 hingga 3 tahun dan dalam proses membina semula bait suci Tuhan. Jadi bagaimanakah kita tahu? Ini kerana pada tahun yang pertama pemerintahan Koresh, Raja orang Persia, dia telah pun memberi perintah untuk membenarkan umat Israel kembali ke tanah air mereka, itu Yerusalem, untuk mendirikan bait suci, dan sekarang sudah pun masuk ke tahun ketiga pemerintahan Koresh. Dan apabila pada tahun ketiga pemerintahan Koresh, kehidupan ataupun perjalanan kehidupan Daniel telah pun sampai kepada penghujungnya. Bagaimana pula kita tahu? Pada ketika dia muda, iaitu dalam belasan tahun, dia telah pun ditawan dan dibawa ke kota Babel. Selepas 70 tahun, selepas genapnya 70 tahun, dia kembali ke tanah airnya untuk mendirikan bait suci. Jadi kalaulah kita tahu bahawa 70 tahun dan pada ketika itu sudah 3 tahun mereka berada di Jerusalem, tambah lagi 3 tahun, jadi ini menandakan bahawa Daniel mungkin mungkin telah pun berumur kira-kira 90 tahun. Ditambah lagi pada ketika dia ditawan itu dia berada dalam lingkungan belasan tahun. Jadi apabila sampai ke pasal 12, Tuhan juga ada
ada membuktikan bahawa kamu tidak perlu lagi memberitahu Daniel bahawa dia tidak perlu lagi berkata apa-apa, melainkan hanyalah berehat dan menunggu waktumu. Demikianlah Tuhan telah memberitahu kita bahawa pada ketika itu Daniel haruslah berehat dan menantikan saat-saat kematiannya untuk menantikan berkatnya. Dan demikianlah apa yang tercatat dalam Alkitab itu benar. Jadi apabila kita fasal 10 ini, Daniel telah pun masuk dalam lingkungan umur 90 tahun. Merupakan seorang tua yang benar-benar uzur. Tetapi cuba kamu lihat, walaupun dia begitu tua, dia begitu uzur, tetapi dalam hatinya, dalam mindanya, dia masih lagi amat mengambil berat akan hal-hal Tuhan. Jadi di sini mengatakan bahwa pada tahun ketiga pemerintahan Koresh, suatu firman dinyatakan kepada Daniel. Apakah yang ingin dinyatakan kepada Daniel? Di sini mengatakan bahwa yang dinyatakan itu merupakan kesusahan yang besar dan ini haruslah dinyatakan kepada Daniel. Mula dari pasal 10, kerana itu mula dari pasal 10 hingga pasal 12 kita boleh melihat bahawa semuanya menggambarkan penglihatan-penglihatan yang berkaitan dengan peperangan. Kemudian malaikat juga mengatakan bahawa peperangan besar ataupun kesusahan yang besar ini adalah sesuatu yang benar yang akan berlaku. Tidak kira sama ada kamu membacanya dari buku Daniel ataupun dari buku Wahyu, malaikat tidak berhenti-henti menekankan bahawa apa yang dikatakan itu, apa yang dilihat itu, apa yang dijelaskan itu semuanya adalah benar, di mana tidak berhenti-henti malaikat menekankan bahawa semuanya itu benar. Jadi sekiranya ia benar, maka itu pastinya tidak akan palsu. Dan sekiranya benar, maka pastinya akan digenapkan, pastinya akan berlaku seperti yang difirmankan. Cuba saudara-saudari perhatikan, sekiranya ada masa, cuba saudari carikan itu kata-kata yang ada perkataan benar, dan kalaulah benar-benar ada perkataan tersebut, maka hal tersebut adalah benar. Apa yang ditekankan itu benar? Siapa pula yang percaya bahawa hal ini benar? Siapa yang benar-benar menyimpannya dalam hati mereka? Orang kafir tidak percaya, memanglah patut sebab mereka tidak percaya kepada Tuhan. Jadi bagaimana mungkin mereka percaya kepada kata-kata ataupun firman Alkitab? Tetapi kita yang percaya kepada Tuhan, kita yang percaya kepada kata-kata Tuhan, yang merupakan anak-anak Tuhan, dan Tuhan pula berkali-kali menekankan bahawa ini semuanya benar. Jadi mengapakah kita saudara-saudari tidaklah serius, tidaklah menyimpannya hal-hal ini dalam hati kita? Samalah seperti gereja, hak kebenaran yang diberitakan gereja benar. Ataupun perkataan benar yang ada dalam gereja. Iaitu benar ini adalah yang merujuk kepada firman kebenaran, yang merujuk kepada Tuhan yang benar dan merujuk kepada Yesus yang benar. Tetapi apabila kita melihat ataupun kita datang, adakah ada orang-orang kafir yang benar-benar datang untuk menghormatinya? Apabila kita melihat perkataan benar ini, bukan saja kita tidak takut, malah kita mengolok-olokkannya. Malah dengan sikap yang acuh memandang ringan terhadap perkataan benar terhadap gereja. Demikianlah perkataan benar itu sama seperti perkataan benar yang tercatat dalam Alkitab. Dan apabila kita mengatakan bahawa gereja benar itu merupakan gereja yang benar, maka pastinya haruslah melalui pengujian, kerana kalaulah gereja itu benar, pastilah gereja itu dapat mengatasi pengujian. Gereja Yesus benar yang telah diasaskan semenjak tahun 1917 sehinggalah hari ini sudah lebih daripada 100 tahun kita telah pun melalui banyak pengujian, banyak badan dan telah pun melangkaui kesemua ini, telah pun menang dan mengalahkan segala ujian kerana dan semuanya semata-mata kerana perkataan benar. Kalaulah
perkataan benar ini. Kalaulah gereja itu tidak benar, kita itu palsu, maka sudah awal-awal lagi gereja ini telah pun tumpas, saya dan kamu tidak akan berada di sini. Saya yang menjadi pendeta pasti tidak akan menjadi pendeta lagi. Terus terang saya beritahu kepada saudara-saudari, kalau bukan karena benar bahwa gereja ini benar, saya tidak akan ada di sini. Mengapakah selepas begitu banyak taparan, selepas begitu banyak pengujian, selepas begitu banyak hal yang tidak adil, kita masih lagi boleh bertahan? Ini karena gereja ini ialah gereja yang benar, firman yang benar, Tuhan yang benar, semuanya benar. Seterusnya, mari kita lihat rangkap ke bawah ayat 1. Di sini mengatakan bahwa maka dicamkannyalah firman itu dan diperhatikannya pengertian. Maka ini menandakan bahwa pada awalnya dia tidak faham, di mana dirinya sendiri juga mengatakan bahwa dia tidak faham. Karena itu dia bertanya kepada malaikat apakah maksud penglihatan tersebut, karena dirinya itu tidak faham. Tetapi selepas penjelasan malaikat, maka fahamilah dia, maka difahamilah firman itu. Jadi demikianlah Tuhan juga mau agar kita memahami kebenarannya. Kalau saudara-saudari tidak percaya, mari kita rujuk kepada buku Daniel pasal 8 ayat 16 hingga ayat 17. Dan aku mendengar dari tengah sungai ulai itu suara manusia yang berseru, Gabriel, yaitu malaikat itu, buatlah orang ini memahami penglihatan itu, yaitu Daniel. Di mana ada suara dari langit dan memberitahu kepada Daniel agar dia memahami penglihatan itu. Itu suara manusia yang berseru. Nah, apabila Gabriel yang mendengarkan arahan ini ataupun perintah ini, maka segeralah malaikat ini terbang pergi kepada Daniel dan berada di hadapan Daniel dan mulai memberi penjelasan kepada Daniel tentang penglihatan itu. Kita rujuk lagi buku Daniel pasal 7 ayat 16. Lalu ku dekati salah seorang dari mereka yang berdiri di sana dan ku minta penjelasan tentang semuanya itu. Semua ini tidak berhenti memberitahu kita bahawa maksud Tuhan ialah agar kita boleh memahami penglihatan Tuhan, memahami kehendak Tuhan. Jadi diharapkan setiap pemercaya boleh memahami kebenaran, boleh memahami kehendak Tuhan, boleh memahami apa yang dikatakan Tuhan dan malah boleh memahami segala rahasia Tuhan. Tetapi malangnya kita jarang membaca Wahyu, kita sendiri juga merendahkan diri dan senantiasa takut bahawa kita tidak akan faham, walaupun berkali-kali sudah dikatakan masih lagi tidak faham. Kerana itu memilih untuk tidak membaca kerana merasakan bahawa walaupun kita baca kita tidak akan dapat faham. Sebenarnya kalaulah kita memberi pemikiran sedemikian, kita telah pun terjerat. Sebenarnya tidak kira betapa sukarnya penjelasannya, betapa sukar untuk diartikan, semua jawapan ada tercatat dalam buku Wahyu, ditambahi lagi dengan pimpinan Roh Kudus dan adanya penjelasan daripada pekerja-pekerja suci, maka tidaklah sesukar yang kita sangkakan. Jadi apabila kita membacakan buku Wahyu, kita boleh memahami bahawa pekerja-pekerja hamba-hamba Tuhan semuanya harus memahami kebenarannya. Kerana ini merupakan perintah Tuhan. Oleh itu, saudara-saudari haruslah memahami firman Tuhan, memahami kehendak Tuhan. Janganlah kita senantiasa mengatakan bahawa kita tidak faham. Kalau kita tidak faham, kita haruslah mohon. Kalau kita tidak faham, kita haruslah berdoa. Kita haruslah merendahkan diri dan belajar firman Tuhan. Demikianlah keistimewaan gereja benar kita, adanya penjelasan daripada Roh Kudus, ada penjelasan daripada malaikat, ada kesaksian dari Roh Kudus. Dan semua ini berlaku sama sahaja seperti yang tergambarkan dalam buku Daniel, yaitu pada ketika
Daniel mendapat penjelasan dari para malaikat. Demikianlah gereja benar boleh memahami firman ataupun Injil akan anugerah keselamatan kerana adanya pimpinan Roh Kudus. Sama sekali bukan kerana atas kajian manusia terhadap kebenaran. Terdapat ramai pendeta, penatua, diakon yang tidak berpendidikan tinggi, tetapi mereka boleh faham, mereka boleh memberi penjelasan dengan jelas dan mereka boleh begitu yakin apabila mereka menyampaikan doktrin gereja. Hari ini kita telah mempunyai pendidikan tinggi, kita senantiasa mempunyai itu kajian daripada bahasa asal, ada juga pengkajian akan Alkitab dan ada juga itu ahli jawatan kuasa kajian kebenaran. Tetapi semakin kita mengkajinya, semakin kita merasa keliru. Bukan kemungkinan kerana ini hanyalah kajian manusia semata-mata. Sedangkan bagi senior-senior sebelum ini, mereka mendapat nubuat dan juga gerakan Roh Kudus untuk membuat penjelasan dan ini berlainan. Bagi kita banyak bersandar kepada pengertian manusia, pengetahuan manusia untuk mengkaji Alkitab. Maka sememangnya kita masih lagi ada kemungkinan untuk menjadi keliru dan mungkin menyimpang dari kebenaran. Oleh itu, saya masih lagi merasakan bahawa tidak perlulah kita banyak mengkaji, melainkan kita banyak berpegang pada kebenaran anugerah keselamatan sudah memadai. Biarlah kita mengkaji yang lain kerana kebenaran anugerah keselamatan itu sudah cukup jelas. Apa yang kita perlu lakukan sekarang ialah terus pegangkan doktrin tersebut, pegangkan sakramen yang telah pun diketahui, telah pun dinyatakan kepada kita. Kerana semakin kita mengkajinya, semakin banyak masalah ataupun persoalan yang timbul. Tetapi ini tidak menandakan bahawa kita tidak perlu mengkaji Alkitab, melainkan kita perlu kaji Alkitab. Tetapi janganlah kita menggoyangkan apa yang kita percaya, melainkan kajian kita haruslah lebih lagi mengukuhkan, meneguhkan kebenaran yang kita pegangkan selama ini. Kerana barulah kita memegangnya, mengikut kehendak Tuhan, barulah kita boleh mencapai standard Tuhan. Kamu telah meluangkan banyak masa mengkaji dengan begitu serius, tetapi pada akhirnya kajian itu menjadi sanksi terhadap kebenaran yang dipegangkan selama ini. Maka sekiranya itu hasil kajian tersebut, maka bagi diri pendeta, pendeta tidak akan mendengarkan hasil ini. Kerana terutama apabila kita menggunakan bahan-bahan dari gereja-gereja lain untuk membuat kajian tentang kebenaran. Dan ini bukanlah bersikap congkak, melainkan ini sememangnya hal yang tidak seharusnya berlaku. Kerana apa yang kita lakukan iaitu kajian yang lebih mengelirukan, yang sanksi terhadap kebenaran yang dipegangkan selama ini, maka itu tidak benar. Melainkan kita haruslah memegangkan kebenaran yang murni. Mengapakah saya mengatakan sedemikian? Ini kerana selepas Daniel mendapat penjelasan dari para malaikat, mempunyai pimpinan dari para malaikat, maka telah diertinya firman itu. Dan ini merupakan kesaksian gereja benar. Mari kita rujuk pasal 10 ayat 2. Pada ketika itu, jadi bilakah itu? Iaitu pada saat dia melihat adanya kesusahan besar, di mana fokus utamanya, fokus kesusahan besar ini akan tertuju kepada hal-hal yang akan berlaku pada kerajaan pada ketika itu. Jadi bagaimana kita tahu? Mari kita rujuk kepada ayat 14. Malaikat mengatakan bahawa aku datang untuk membuat engkau mengerti apa yang akan terjadi pada bangsamu
yaitu umat Israel pada hari-hari yang terakhir. Sebab penglihatan ini juga mengenai hari-hari itu. Oleh itu penglihatan ini berkaitan dengan bangsa Tuhan, kerajaan Tuhan, dan apa yang akan dilalui oleh mereka pada hari-hari yang akan datang. Inilah titik fokus bagi penglihatan-penglihatan ini. Dan selepas Daniel melihat penglihatan itu, maka banyaklah dia bersusah hati dan dia berkabung selama 3 minggu. Dan pada masa yang sama dia juga telah pun tidak berdaya. Mari kita rujuk pasal 6, ayat 16 hingga ayat 17. Di sini mengatakan bahawa kerana penglihatan itu aku ditimpah kesakitan dan tidak ada lagi kekuatan padaku. Penglihatan itu dituju kepada penglihatan tentang bangsa Tuhan, tentang kerajaan Tuhan. Dan kerana penglihatan itu, Daniel berkata bahawa dia tidak ada lagi kekuatan pada dirinya. Ayat 17 sekali lagi dia mengatakan bahawa apabila dia melihat penglihatan itu, dia tidak ada lagi kekuatan padanya dan tidak ada lagi nafas pada dirinya. Tahukah saudara-saudari mengapa? Salah satu sebabnya ialah apabila seseorang itu terlalu sedih, apabila keadaan seseorang itu terlalu sedih, maka ini merupakan keadaan ataupun reaksi yang semula jadi di mana seluruh badan manusia itu tidak akan berdaya lagi dan seolah-olah dia tidak ada lagi nafas. Adakah saudara-saudari pernah ada pengalaman sedemikian? Kita yang merupakan pendeta ini, kita senantiasa perlu memimpin kebaktian pengebumian, dan apabila berada di ketika itu sebagai pendeta kita benar-benar dapat melihat bagaimana kesedihan mereka itu menyebabkan mereka tidak ada lagi daya sehingga kan muka mereka menjadi sangat pucat. Ini semuanya adalah kerana mereka terlalu sedih. Ditambah lagi dengan tubuh Daniel yang pada ketika itu sudah berumur 90 tahun, yang telah pun uzur dan tua. Sekali lagi saya jelaskan mengapakah apabila Daniel melihat penglihatan tersebut, dia tidak ada lagi kekuatan. Ini kerana dia tidak berhenti-henti menekankan bahawa dia kuat kesusahannya dan dia berkabung ketika itu. Selepas dia melihat penglihatan tersebut, dikatakanlah di sini bahawa dia berkabung 3 minggu penuh, iaitu 21 hari. Ayat 2 di sini mengatakan bahawa Daniel berkabung 3 minggu penuh. Kalaulah berkabung itu 2-3 tahun sudah cukup hebat, apatah lagi dia berkabung selama 3 minggu penuh. Jadi apa yang kita boleh katakan di sini ialah sekiranya Daniel tidak mempunyai hati yang benar-benar mengasihi Tuhan dan bangsanya, pasti dia tidak akan berkabung untuk selama 3 minggu penuhnya. Dia merupakan seseorang yang pernah hidup berpuluh-puluh tahun di dalam istana yang begitu mewah dengan kehidupan yang begitu berkualiti tinggi. Dia begitu menikmati kehidupannya. Bukan saja dia pernah menetap di dalam istana ketika kota Babel, yaitu istana Babel, dia juga pernah mendiami istana Persia. Tetapi kita dapat lihat bahawa di sini apa yang dia ambil berat ialah satu-satunya, itu Tuhan, bangsa Tuhan, kerajaan Tuhan, baik Tuhan. Itulah ketiga-tiga yang perkara yang amat dikasihinya, dan hanyalah 3 perkara ini sahaja yang dikasihinya, yang diambil beratnya. Demikianlah dikatakan di sini bahawa dia merupakan seorang pemerja yang benar-benar mengasihi Tuhan, yang mengasihi bangsanya. Dalam 3 minggu ini, iaitu 21 hari ini, dia ada 3 perkara yang tidak dilakukannya, iaitu makanan yang sedap tidak dimakannya. Makanan yang sedap maksudnya makanan yang disukainya, makanan yang suka dimakannya. Contohnya saya suka makan ayam goreng, tetapi saya tidak dapat melihat. Saya juga suka makan
kicau goreng, saya juga suka mantan mie, tetapi saya tidak boleh makan. Inilah dikatakan makanan yang sedap tidak dimakannya. Dalam masa 21 hari itu, dia sama sekali tidak memakan makanan yang sedap. Yang kedua ialah tidak dimakannya daging dan anggur. Jadi apakah maksudnya di sini? Ini menandakan bahawa selain daripada dia dalam masa kesusahan, ketika dia berasa sedih, dia tidak makan yang sedap, dia tidak makan daging dan tidak minum anggur, maka demikianlah dalam hari-harinya yang biasa, dia hanyalah melalui hidupnya yang biasa sahaja. Jadi di sini mengatakan bahawa dalam 21 hari ini dia tidak melakukan ketiga-tiga, tidak makan ketiga-tiga ini, maka selepas itu dia kembali kepada, selepas 3 minggu dia kembali kepada kehidupannya yang biasa. Jadi apabila kita membaca dalam pasal 1 ayat 8, sebenarnya terdapat ramai daripada para guru pendidikan agama telah salah faham. Rupa-rupanya dalam buku Daniel pasal 1 ayat 8 kita senantiasa mengatakan bahawa Daniel itu menjauhkan diri daripada santapan raja untuk seumur hidupnya. Sebenarnya jika kita membaca pasal 10 Daniel pasal 10, kita akan mendapati sebenarnya Daniel masih lagi makan daging, makan makanan sedap dan minum anggur. Di mana dalam buku Daniel pasal 10 ayat 1 hingga 3 memberitahu kita, di mana Daniel sendiri memberitahu kepada kita bahawa dia bukanlah seorang yang sangat hebat, melainkan dia telah pun dengan terus terang memberitahu kita bahawa dia juga merupakan seperti manusia yang lain. Dia juga makan makanan yang sedap, dia juga makan daging, dia juga minum anggur. Jadi janganlah kita ingatkan bahawa Daniel menjauhkan kesemua ini dalam seumur hidupnya, melainkan dia juga menjalani kehidupannya seperti seorang manusia yang biasa. Dengan demikian selepas 3 minggu dia kembali kepada kehidupannya yang biasa. Ini menyentuh tentang firman berpuasa. Di mana dengan apabila kita ada perkara yang khas, barulah kita berpuasa. Kalau tidak ada apa-apa perkara yang khas, kita tidak perlu berpuasa. Malah Tuhan Yesus sendiri juga memberitahu kita bahawa kita hanya perlu berpuasa apabila kita perlu berpuasa. Kalaulah saudara-saudari ingin menyatakan kesalehan kita, ketaatan kita kepada Tuhan, kita masih ada banyak cara lagi untuk menyatakannya. Adakah apabila kita tidak memakan apa-apa pada waktu pagi, maka ini menandakan kita saleh terhadap Tuhan? Adakah apabila dalam satu pagi apabila kita berpuasa, kita memohon, kita berdoa, maka Tuhan pasti akan menggenapkan doa kita? Sebenarnya kita telah memikirkan hal doa kita dalam keadaan dengan salah faham, di mana kita ada salah faham dan kita terlalu ringkas dalam pemikiran kita tentang permohonan kita. Tetapi apakah saudara-saudari tidak sedar sebenarnya terdapat ramai orang yang tidak mengambil sarapan pada waktu pagi. Jadi adakah ini menandakan bahawa mereka berpuasa dan apabila mereka berdoa, mereka boleh dikenapkan doa mereka? Sebaliknya apabila kita benar-benar sedih dalam hati kita, kita benar-benar ada keadaan yang khas, maka diam-diamlah kita berdoa. Inilah yang dikatakan oleh Tuhan. Dan pada masa yang sama berpuasa. Manakala di hadapan saudara-saudari, kita haruslah hidup seperti biasa, sama seperti kehidupan seseorang manusia biasa. Kita juga mengurapi kepala kita, rambut kita, dan pada sama-sama berpakaian biasa. Tuhan Yesus mengatakan bahawa kalaulah kita berpuasa, biarlah kita diam-diam berpuasa. Janganlah kita berpuasa dengan melaung-laungkannya kepada orang ramai. Kerana apabila kita melakukan sedemikian, kita akan menyimpang daripada kebenaran. Kerana kebenaran itu bukanlah sedemikian. Caranya bukanlah sedemikian.
Sambil-sambil itu saya ingin juga menyentuh bahwa di mana di sini mengatakan bahwa Daniel hanyalah menjauhkan diri dari pemerakan yang sedap, daging dan anggur untuk 3 minggu saja, dan sesudah itu dia menjalani kehidupan biasa. Saya akan berhenti di sini untuk hari ini. Kita belum lagi sampai ke dalam peperangan alam roh, tetapi kita akan sambungkannya pada hari Sabtu. Mari kita naikkan kidung pujian bilangan 169. Kita menyanyikan kidung ini karena kebaktian tadi kita menyentuh tentang perlawanan antara malaikat dan juga si iblis. Tetapi sebenarnya apakah perkara yang sebenarnya telah membangkitkan peperangan antara malaikat dan iblis di syurga? Ini merupakan satu persoalan yang harus kita renungkan dari buku Daniel pasal 10. Ini kerana doa Daniel 21 hari. Kerana doa yang serius itu. Di mana nampaknya seolah-olah ini merupakan hal antara aku dan Tuhan. Tetapi kerana doa sedemikian telah berlakunya perang alam roh sehingga akan membangkitkan peperangan antara malaikat dan juga si iblis. Ini merupakan suatu perkara yang amat ajaib dan juga merupakan suatu perkara yang harus kita mendalaminya. Di mana dalam Alkitab telah mencatatkan bagaimana
malaikat datang untuk memberi penjelasan kepada Daniel, dan pada masa yang sama si iblis itu cuba menghalang malaikat itu daripada memberi penjelasan kepada Daniel. Dan hal ini berlaku kerana Daniel berdoa kepada Tuhan dan dia sama sekali tidak terfikir bahawa ini akan menghasilkan peperangan dalam alam roh. Jadi boleh dikatakan dalam segala sesuatu yang kita lakukan, sama ada kamu berdoa ataupun tidak berdoa, sama ada kamu berjalan di atas jalan yang benar ataupun berjalan di atas jalan yang tidak benar, kamu akan membangkitkan peperangan di syurga ataupun dalam alam roh. Ini merupakan satu perkara yang sangat jelas telah dicatatkan dalam buku Daniel pasal 10. Mari kita sama-sama berdoa.奉主耶稣圣名祷告，哈利路亚！感谢赞美主耶稣，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚。
感谢主耶稣，阿们。我依靠主，常常有胜利，胜利。我依靠主，常常有胜利。得胜恩主常看顾，时刻伸手在扶助。我依靠主，常常有胜利。我依靠主，常常有胜利，胜利。我依靠主，常常有胜利。得胜恩主常看顾，时刻伸手在扶助。我依靠主，常常有胜利。阿门。感谢主，阿门。Syukur kepada Tuhan Yesus atas pimpinan dan juga berkat-Nya dalam kebaktian malam ini. Kebaktian kita sampai di sini. Sama-sama kita berdiri dan bersalam. Haleluya.